Baru-baru ini kita digembarkan tentang isu Palestin Israel. Berdirinya kami di sini adalah untuk membincangkan dan mengupas sejarah terjadinya konflik tersebut. Konflik ini bermula selepas kejatuhan Empayar Uthmaniyah pada Perang Dunia yang Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, British telah menguasai Palestin. British telah membawa masuk kaum Yahudi dan mengusulkan rancangan untuk membahagi Palestin kepada dua bahagian. Satu bahagian adalah untuk negara Yahudi yang merdeka, manakala satu bahagian lagi adalah untuk negara Arab yang merdeka. Rancangan ini telah mendapat tentangan daripada banyak negara Arab, maka berlakulah Perang Arab-Israel 1948. Peperangan ini melibatkan 5 buah negara Arab iaitu Jordan, Iraq, Syria, Mesir dan Lebanon. Konflik antara Israel dan Palestin berlanjutan sehingga kini. Kita tidak perlu menjadi seorang Islam untuk membela atau menyokong Palestin. Kita hanya perlu menjadi seorang manusia. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita semua sedia maklum, rakyat Palestin sekarang berada di dalam keadaan yang sangat kritikal. Hal ini kerana terputusnya bekalan makanan dan sumber air yang bersih untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Namun begitu, bukan sahaja sumber makanan dan air bersih yang telah disekat oleh Israel Zionis, namun bekalan elektrik juga telah disekat oleh mereka. Bukan itu sahaja, trak-trak bantuan makanan, ubat-ubatan dan kelengkapan peribadi mereka juga kebanyakannya telah dibom di sempadan memasuki Palestin. Selain itu, kejamnya bangsa Israel Zionis ini, mereka telah mencuba untuk memunaskan semua kilang-kilang yang membuat makanan. Contohnya seperti baru-baru ini iaitu mereka telah melepaskan serangan bom pada kilang bakery roti. Ekonomi import dan ekspor di wilayah Palestin adalah isu yang kompleks dan unik disebabkan oleh isu-isu politik dan geografi yang mempengaruhi perdagangan. Yang pertama, pembatasan gerakan. Wilayah Palestina termasuk Gaza dan tepi barat menghadapi sekatan dan pembatasan bergerak yang ketat oleh Israel. Ini mempengaruhi pengangkutan barang dan perdagangan. Di samping itu, isu politik dan ketegangan dalam kawasan ini mempunyai kesan besar terhadap perdagangan di wilayah Palestin. Konflik dan ketidakstabilan boleh mengganggu aliran perdagangan. Akhirnya, dukungan antarabangsa. Palestin menerima bantuan ekonomi dan kewangan dari pelbagai negara dan organisasi antarabangsa yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan ekonomi mereka. Keseluruhannya, ekonomi import dan ekspor di Palestin adalah isu yang kompleks dan dicorakkan oleh realiti geopolitik yang rumit dan konflik panjang. Palestin terus berusaha untuk mengembangkan ekonomi mereka dan bergantung kepada sokongan antarabangsa serta perubahan politik untuk mencapai perkembangan ekonomi yang lebih mapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai. Hai. Nak tanya boleh? Boleh? Saya nak tanya, apakah yang boleh membuka mata untuk memberi kesedaran kepada masyarakat? Okey, krisis yang melanda di sana seharusnya membuka mata kita semua tanpa mengira agama dan bangsa. Kebebasan penduduk diragut dan mereka juga berhadapan dengan ancaman kehilangan nyawa. Secara tidak langsung, detik-detik sukar yang berlaku di Palestin kini menjadi penyuntik semangat jihad umat Islam khususnya. Walaupun kita tidak mampu untuk berada di sana secara fizikal, namun tidak menjadi halangan untuk kita menyatakan solidariti kepada mereka. Bagi rakyat berkemanusiaan, terdapat banyak cara yang lain untuk kita turut berjihad walaupun tidak berada di medan peperangan. Okey, contohnya kita boleh jadikan media sosial sebagai medan untuk kita berperang, menyebarkan informasi dan kesedaran kepada orang sekeliling tentang isu dan yang sedang melanda di Palestin. Bagikan 4 cara-cara untuk mengelakkan peperangan. Bagi saya, cara-cara untuk mengelakkan peperangan ialah mengadakan rundingan secara baik. Yang kedua, merujukkan hubungan diplomatik. Yang ketiga, membuat perjanjian. Dan yang keempat, saling bertolak ansur. Assalamualaikum Kak. Saya nak tanyalah, apakah sebab terjadinya peperangan di antara isu Palestin Israel yang berlaku sekarang? Sebab-sebab yang terjadi isu Palestin Israel sekarang ni, sejak tubuhnya negara Arab Israel pada tahun 1947 melalui perjanjian Balfour, sejak itulah negara Palestin cuba dipadamkan daripada peta dunia. Malah hasil perjanjian ni dimeterang pada tahun 1967 lepas perang Arab Israel tidak pernah dipatuhi oleh orang Israel sendiri. Setiap kali rampasan dilakukan oleh rejim Zionis di Palestin, maka akan berlakulah penentangan kaum yang tertindas. Setiap kali perkara ini dibawa ke muka pengadilan, dia diakhiri dengan semua orang
tutup mata macam benda tu macam benda biasa lah bagi mereka. Peperangan ini dilakukan untuk mendapatkan semula tanah penduduk Palestin yang diceroboh oleh Zionis Israel oleh Hamas lah. Terima kasih. Secara umumnya, apakah pendapat anda tentang peperangan? Pendapat saya tentang peperangan ialah peperangan merupakan hal yang tidak diingin oleh setiap individu dan merupakan pembalahan yang boleh seharusnya dapat dielakkan lah. Seterusnya peperangan juga merupakan pembalahan yang menggunakan senjata sehingga membunuh antara manusia. Dek. Nak dengar sikit boleh? Ya, boleh. Apakah cara-cara peperangan dengan betul? Okey, pada pendapat saya, antara cara-cara peperangan yang betul adalah pihak ketenteraan perlu mengatur perancangan yang baik, pengendalian kempen yang baik, gerakan, tata atur anggota pasukan bersenjata dan tipu muslihat musuh. Selain itu, mereka juga perlu menitik beratkan tentang kesiapan anggota di segi mental dan fizikal, pesawat, kapal dan senjata yang akan digunakan semasa peperangan. Peperangan yang berlaku sekarang ni adalah Israel dengan Palestin kan. Apa yang kita tahu, Israel telah menyalahgunakan senjata itu menggunakan bom fosforis yang sangat berbahaya. Hai, Assalamualaikum. Boleh saya tanya apa yang awak boleh terangkan tentang isu yang terjadi dari segi politik? Boleh. Pada pandangan saya mengenai isu yang terjadi ini dari segi politik adalah Persidangan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Baru PBB telah mengadakan syarat besar-besaran beberapa kali bersama semua negara namun gagal mencapai kata putus disebabkan negara China dan Rusia gagal bersatu padu dan mengeluarkan kuasa veto terhadap Amerika Syarikat. Ini berkait dengan bukan sahaja isu politik tapi lebih kepada isu kemanusiaan. Juga beberapa negara, contohnya negara kita Malaysia, negara jiran Indonesia, Yaman, Rusia, Iran dan Jordan dan beberapa lagi negara Islam yang menyokong peperangan ini dia diberhentikan seperti membuat gencatan senjata. Itu je lah. Faham, terima kasih. Hampa dah tengok kan tadi apa yang Kumpulan Farisha kongsikan. Ada cara-cara berperang, ada kenapa peperangan tu berlaku. Okey, dekat sini Farisha nak share tentang kesan-kesan daripada peperangan. Antaranya, peperangan ini mengakibatkan orang-orang awam meninggal dunia. Antaranya orang-orang tua, ibu-ibu mengandung, kanak-kanak. Mereka dibunuh tanpa rasa belas kasihan dan berperi kemanusiaan. Mereka juga kehilangan tempat tinggal dan isu yang paling penting, mereka tidak mempunyai makanan dan juga tempat untuk berubat. Ladang-ladang, kilang bakery semua telah dibom, hospital dan sebagainya. Banyak lagi lah kesan-kesan daripada peperangan Palestin dan Israel ni. Jadi kita haruslah menunjukkan sifat solidariti kita terhadap Palestin. Sekian, terima kasih. Bye.